Assalamualaikum dan salam sejahtera keluarga Malaysia. Bersama saya Muhammad Charizam Awang dalam Berita Pagi Sabah, Isnin 30 Mei 2022. Semangat perpaduan dan kesatuan yang tinggi dalam kalangan rakyat pelbagai kaum, bangsa serta agama di negeri ini perlu diteruskan dan dimantapkan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, kepelbagaian itu telah menjadi teras kekuatan rakyat di Sabah sejak sekian lama. Semoga kepelbagaian budaya dan bangsa ini dapat menyatukan semua lapisan masyarakat di negeri ini. Marilah kita menjadikan sambutan pesta keamatan untuk terus memperingati dan menghormati khazanah alam yang telah diberikan kepada negeri kita. Beliau berkata demikian dalam perutusan sempena sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2022. Bertepatan dengan tema Pesta Keamatan iaitu keamatan menjiwai alam semula jadi, Datuk Haji Ji berharap rakyat negeri ini terus menghargai dan memelihara khazanah alam semula jadi untuk generasi akan datang. Kerajaan negeri mewartakan kawasan seluas 129.04 hektar di Papar sebagai tanah rizab kampung bagi Kampung Beringis dan Kampung Kawang. Surat warta disampaikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor kepada Pegawai Daerah Papar, Hazlan Jabli. Majlis penyampaian surat warta berlangsung di kediaman Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kawang yang juga pengarah Yayasan Sabah Datuk Gulam Haidar Khan Bahadar sempena Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri di Pengalat Besar Papar. Di bawah warta bertarikh 12 Mei, 48.10 hektar telah diwartakan sebagai rizab kampung untuk Kampung Beringis, manakala 80.937 hektar untuk Kampung Kawang. Sementara itu, Datuk Gulam Haidar menzahirkan terima kasih kepada kerajaan negeri atas keputusan yang menjadi kabar baik untuk penduduk kampung terlibat. Saya bagi pihak warga Kampung Beringis dan Kampung Kawang ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kerajaan negeri yang telah meluluskan pengawartaan tanah rizab perkampungan untuk kedua-dua kampung ini. Terima kasih. Dalam majlis ini, Datuk Haji Ji turut menyampaikan cek bernilai RM600,000 kepada Pengetua SM St. Joseph Papar, Janet Mahibol, untuk pembinaan bangunan baharu sekolah serta RM2 juta kepada Adun Limbahau, Datuk Joel Nuatim untuk pembinaan Dewan Masyarakat Baharu, kedua-duanya sumbangan kerajaan negeri. Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, KEPKAS, sentiasa bersedia memberi kerjasama kepada pemain industri pelancongan negeri ini bagi memulihkan industri berkenaan. Ini termasuk pelbagai bantuan kepada mereka sepanjang tempoh pandemik COVID-19. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Jafri Arifin berkata kehadiran pelancong luar dan dalam negara sememangnya dinantikan dan Sabah sentiasa bersedia menerima pelancong. Di negeri Sabah memang telah bersedia. Sebelum ini pun masa pandemik pun kita menyediakan pelbagai insentif bantuan kepada sektor pelancongan dari segi bantuan keuangan untuk memperbaiki kemudahan-kemudahan asas. Beliau berkata demikian selepas ditemui media dalam majlis perasmian penutupan Kongres Taman-Taman Asia APC kedua di Kota Kinabalu. APC anjuran KEPKAS ini berakhir semalam menyaksikan penyertaan 1,252 peserta dari 49 negara seluruh Asia yang mewakili agensi kerajaan, NGO, organisasi antarabangsa, belia orang asli dan komuniti tempatan, ahli akademik dan sektor swasta. Perkembangan semasa COVID-19, jumlah jangkitan harian susut 18 kes berbanding angka sebelumnya dengan 39 kes baharu semalam. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, 8 daerah merekodkan penurunan kes baharu berbanding 5 daerah yang mencatatkan pertambahan jumlah jangkitan harian. Sebanyak 14 daerah kekal dengan catatan sebelumnya. 15 daerah tidak merekodkan sebarang jangkitan baharu, manakala 11 daerah lagi merekodkan kes baharu satu angka. Sebanyak 38 kes berada dalam kategori 1 dan 2, manakala satu lagi kes dalam kategori 3. Dalam pada itu, 62 pesakit sembuh direkodkan dan 188 pesakit sedang menerima rawatan. Tiada kematian direkodkan.
Seterusnya ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Rio Bah bersama Hotlink dari 3 hingga 5 Jun di SICC KK Sabah membawa persembahan artis tempatan Dato' Jamal Abdillah, DJ Dave, Estrange, Mafiz, Kicau Bilal, Alena Murang, Bamboo Woods Orchestra, Linda Nanuil, Velvet Adult, Atmosfera, Syamel, Wani Kerry dan Pentarama. Ada juga pertunjukan seni dan kreatif, kedai pop-up dan makanan menarik. Rio Bah bersama Hotlink dibawakan oleh KKMM melalui My Creative Ventures. Layari Instagram @Rio in the City untuk maklumat lanjut dan jangan lupa patuhilah SOP fasa terkini. Pesta Regata Lepa yang akan dianjurkan tahun ini selepas 2 tahun tidak diadakan dilihat dapat memberi impak positif kepada sektor ekonomi khususnya industri pelancongan negeri. Pengerusi Pertubuhan Kebudayaan Kesenian Bajau Sempurna PEKAS, Datuk Seri Nasir Tun Dr. Sakaran berkata manfaatnya juga bakal dirasai oleh masyarakat. Malah penganjuran program ini menjadi platform terbaik rakyat khususnya masyarakat Bajau di daerah Semporna untuk memaparkan budaya tradisi mereka kepada pengunjung sama ada pelancong dalam dan luar negara. Ya, sudah tentu setelah mereka melihat sendiri kepada penyertaan ataupun persembahan kita punya tarian igal-igal itu, sudah tentu masyarakat yang lain pun akan tertarik untuk turut serta mempersembahkan ini acara igal-igal ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui dalam Majlis Promosi Regata Lepa 2022 di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, pengerusi penganjur Datuk Abdul Hajan Gurimbang berkata, beliau yakin program ini dapat mempromosikan budaya dan keunikan tradisi suku kaum Bajau. Harapan saya kita promosikan Regata Lepa ini sebagai milik negeri Sabah, Kerajaan Negeri Sabah. Hanya kita laksanakan di Semporna dan di daerah-daerah lain supaya masyarakat luar lebih mengenali apa itu etnik rumpun Bajau Sabah, khususnya Lepa ini adalah merupakan satu pelayaran yang membawa tradisi, membawa kaum, membawa pelancongan. First of all, I would like to extend my thanks to all of you for inviting us to attend this regatta here in Kota Kinabalu. And if you have a still occasion next year or any time, we are always ready to attend your Regata Lepa Lepa from Tawi-Tawi, Philippines. Yeah, it's amazing. It's the first time here, and we arrived yesterday, so we didn't spend a lot of time here, so we have to see it. But I think the first impressions are very beautiful. Beautiful people, beautiful festival, beautiful food culture, yeah, night market, and it's awesome. It's a pleasure to be here. Regata Lepa mula diadakan sejak 1994 dan telah menjadi antara perayaan tahunan bagi masyarakat Bajau di pantai timur Sabah. Golongan pencari kerja terutama belia perlu memanfaatkan setiap kemudahan dan peluang yang disediakan dalam karnival pekerjaan yang dianjurkan kerajaan. Pegawai Daerah Semporna Juraimin Jadil berkata sikap berani mencuba dan tidak teragak-agak perlu bagi mengelak golongan pencari pekerjaan terus menganggur. Kita minta supaya belia dan beliawanis kita yang mencari kerja ini, khususnya B40 ini, dia mengambil kesempatan ni. Sebab kalau dia orang masih lagi peringkat teragak-agak untuk memilih pekerjaan itu, gagal kita di situlah untuk memberi peluang kepada mereka. Di peringkat kerjaan tidak ada masalah. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas melancarkan Karnival Pekerjaan Semporna 2022. Sebanyak 5,409 kekosongan jawatan ditawarkan dalam karnival ini yang disertai 13 majikan pelbagai sektor. Karnival turut diisi dengan 6 kursus khas tajaan latihan kemahiran Jabatan Pembangunan Sumber Manusia JPSM melibatkan Dun Senalang, Sulabayan dan Bugaya. Rancangan dari Dapur DJ, Ngelupis Kita, Sabah FM dan Sabah VFM bersama penduduk kampung Sungai Buntu, Pelakat Sipitang menjadi medium dalam mengeratkan silaturahim dan mendekatkan penduduk setempat dengan RTM Sabah. Penerbit rancangan dari Dapur DJ, Rubiah Husni, optimis kerjasama baik antara penduduk kampung mampu mencapai objektif disasarkan. Sebenarnya kita dapat melihat
keistimewaan penduduk kampung Pelakat Skim ini yang cukup bersatu hati, bergotong royong menyediakan kuih kelupis bersama dengan penduduk kampung setempat. Dan alhamdulillah dengan adanya program ini kita sedikit sebanyak dapat mengeratkan silaturahim, semangat kekeluargaan yang diterapkan dalam keluarga Malaysia. Benda ini banyak kebaikannya untuk penduduk-penduduk kampung, bukan saja kampung ini, tapi untuk kampung lain. Di sanalah pengertian apa yang diumumkan keluarga Malaysia. Di sini kita boleh menyatu padukan hubungan erat antara RTM dan pihak kerajaan dengan penduduk kampung. Mereka ditemui selepas rakaman tersebut di Sipitang. Rancangan dari Dapur DJ akan disiarkan di Sabah FM Khamis pada 11.40 pagi. Program Jalinan Perpaduan 2022 Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN berupaya mengukuhkan perpaduan rakyat berbilang kaum melalui pelbagai aktiviti yang diadakan. Ketua Unit Kesepaduan Sosial dan Integrasi Nasional JPNIN Sabah, Hilman Jack Usli berkata pelbagai program dirancang untuk dilaksana khususnya di peringkat komuniti rukun tetangga untuk mendidik komuniti setempat melibatkan diri dalam program yang menjurus kepada pengukuhan teras perpaduan rakyat. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam program berkenaan di Kampung Belatik Mendugi Kimanis Papar yang menjadi lokasi pertama penganjuran. Program ini turut mendapat kerjasama komuniti rukun tetangga Kampung Belatik Mendugi. Ia diisi dengan pelbagai program bersempena raya dan keamatan seperti pertandingan lagu-lagu raya keamatan, pertandingan bercucul dan pertandingan fashion serta cabutan pengunjung bertuah. Baik, sekian berita pagi Sabah. Selamat menyambut Pesta Keamatan buat semua yang merayakannya. Sentiasa patuh SOP jika anda berkunjung ke Dewan Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun Sabah, KDC Pinampang. Lindung diri, lindung semua. Saya Muhammad Rizal Mawang. Salam hormat.